Seperti saya kongsikan seketika tadi, kita ingin bercakap berkenaan penyetempatan matlamat pembangunan lestari. Apakah yang cuba dimaksudkan ataupun disampaikan melalui penyetempatan matlamat pembangunan lestari ini? Hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu untuk memberikan perbincangan dengan lebih lanjut, iaitu Profesor Mada Dr. Zainal Abidin Sanusi selaku Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Prof, apa khabar selamat pagi? Pagi, alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya Prof bersama kita hari ini. Studio masih lagi antara individu yang sentiasa giat aktif untuk memastikan agar kefahaman masyarakat Malaysia terutamanya berkenaan dengan alam sekitar, pencemaran dan sebagainya. Jadi hari ini kita ingin memberikan fokus tentang penyetempatan matlamat pembangunan lestari. Mungkin sedikit definisi terlebih dahulu daripada Prof, silakan. Terima kasih Syul, terima kasih RTM sentiasa memberi ruang untuk kita memastikan kefahaman yang kukuh tentang SDG, tentang matlamat pembangunan lestari dah. Dan alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Jadi bila kita sebut perkataan penyetempatan ini, dia sebenarnya memasukkan lokalisasi, localization. Tapi kita tahu kita ada istilah setempat kita. Penyetempatan maknanya kita memastikan bahawa masyarakat setempat di kampung tersebut, di negeri tersebut, Kedah misalnya tadi, memahami, menjiwai dan menterjemahkan agenda pembangunan lestari ini ke peringkat akar umbi. Ya, kalau biasa kadang-kadang kita faham dari segi dasar dan sebagainya, tapi penyetempatan ini kita nak setempatkan dia. Setiap orang di tempat itu bukan sekadar faham tetapi terjemahkan juga. Jadi bagaimana kita nak terjemahkan ini adalah kerana kita rasakan bahawa ini komitmen Malaysia terhadap agenda dunia. Ya? Jadi bila kita tak mahu dia sekadar menjadi kefahaman di peringkat dunia sahaja, tapi kita nak supaya dia peringkat mengakar umbi. Barulah lestari pembangunan kita. So itu pengenalan dia. Okey, maksudnya ringkasnya untuk kita memberikan pemahaman dengan terperinci kepada masyarakat tentang apakah keperluan dan juga kehendak kerajaan untuk memastikan agar matlamat SDG pembangunan lestari ini dapat dicapai juga menerusi masyarakat yang berada di kawasan setempat lah. Ya, betul. Okey, jadi kenapa? Apakah antara relevan ataupun keperluan sebenarnya untuk kita menyetempatkan MPL ini? Ya, sebab kita rasa kita banyak selama ini pun kita dah buat pembangunan, tetapi pembangunan itu kadang-kadang tidak kekal dan ada yang bocor sana sini dan tidak berapa memenuhi kehendak setempat. Jadi ada rakyat yang tertinggal walaupun kita klaim, ya, mungkin kerajaan persekutuan, kerajaan negeri kata kita dah buat pembangunan. Tapi kenapa masih ada kemiskinan, kenapa masih ada alam sekitar yang tercemar dan sebagainya? Kita rasakan bahawa penglibatan dan penyertaan orang tempatan itu tidak cukup kuat. So ada dua kumpulan tempatan yang kita rasakan sangat kritikal di sini. Pertama, kumpulan pelaksana kerajaan tempatan daerah tersebut ataupun negeri tersebut. Kedua adalah ahli komuniti tersebut. Ya, saya rasa kita kadang-kadang kita merasakan bahawa komuniti ini sekadar penerima. Tidak. Komuniti ini, masyarakat ini sebenarnya dia pelaksana bersama. Jadi bila kita cakap pasal pembangunan lestari, tidak lestari pembangunan itu kalau tidak ada pelibatan secara berstruktur dan berterusan daripada pihak komuniti. So itu yang kenapa kita rasakan perlu. Dan kita tidak betul-betul mendalami isu tersebut kalau kita tidak betul-betul mendalami apa kehendak masyarakat setempat sebenarnya. Kita merasakan bahawa ini yang diperlukan, ya. Kita bagi contoh macam tadi yang cerita drone, penyampaian drone tadi, ya. Yang awal-awal program tadi. Ini kita bercerita tentang sawah padi pesawah, ya. Mereka ini memerlukan teknologi moden juga, ya. Kita rasakan bahawa teknologi ini untuk orang-orang tertentu. Tidak. Jadi sekarang ini saya amat memuji apabila diberikan program pembiayaan atau subsidi drone untuk memastikan bahawa pesawah juga dapat menikmati teknologi canggih yang ada supaya mereka juga dapat membangun bersama. Ya, sebab kadang-kadang ada konteks pembangunan lestari yang kita bicarakan di sini adalah dia ada satu tagline dia, ya. Kalau tengok dalam buku ni, kita tiada siapa ketinggalan. Ya. Jadi kita nak pastikan bahawa nikmat pembangunan yang berlaku di Malaysia ini adalah nikmat yang dinikmati oleh semua orang. Bukan sekadar kumpulan yang teratas, yang di tengah, tapi yang lebih utama yang di bawah ni. Dan yang di bawah ni kadang-kadang mereka ini diwakili pesawah dan sebagainya. Jadi bila kita bagi dia teknologi tadi, maka mereka juga turut bersama dalam agenda pembangunan lestari. So itu kenapa perlunya pembangunan, penyertaan setempat dan penyetempatan pembangunan lestari. Ya. Yalah, bila kita nak bercakap berkenaan dengan kesedaran dan sebagainya ini, Prof, kita sudah kebanyakannya ada yang memainkan peranan, terutamanya kalau dapat saya cakap RTM,
antara salah satu media yang sentiasa memainkan peranan kami untuk sentiasa memberikan maklumat kepada orang awam tentang ialah pembangunan lestari, matlamat untuk kita memastikan agar bumi Malaysia sentiasa hijau, tidak rosak dan sebagainya. Tapi masih lagi ada mereka yang tidak faham tentang keperluannya. Jadi bagaimana untuk kita memastikan agar penyempatan ini benar-benar berhasil dan juga berkesan untuk kita memastikan mereka juga turut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembangunan lestari ini. Sebab itu tujuan utama antara gerakan yang berlaku sekarang adalah di bawah Parlimen sendiri ada kumpulan yang dinamakan Kumpulan Retah Parti Parlimen Malaysia. So di dalam ini ada kumpulan dinamakan Kumpulan Retah Parti yang khusus untuk SDG, untuk matlamat pembangunan lestari. Jadi di bawah program ini kita akan turun. Kita minggu lepas seperti boleh lihat di gambar, kita sudah turun ke dua kawasan, dua parlimen iaitu Batu Kawan dan Permatang Pauh. Apa yang kita buat di situ adalah memberikan kefahaman selama sehari dan partisipan peserta yang kita panggil adalah pegawai-pegawai ketempatan dan juga agensi pusat dan juga penduduk tempatan, penghulu dan sebagainya, supaya mereka ini duduk sekali cuba memahami setiap agenda SDG yang ada 17 itu, kita kupas satu-satu tetapi dalam kerangka keperluan pembangunan setempat. Kita tak mahu dia bercerita dari segi hal-hal dunia, tetapi sebenarnya dekat kawasan dia banyak cerita-cerita pembangunan lestari. Contohnya Mr. Amini kata tadi dari segi kulim tadi. Keperluan setempat itu bermakna kita panggil masyarakat di sekitar kulim itu, apakah mereka puas hati dan mereka menikmati nikmat di kulim high-tech itu. Maknanya dari segi pelabur kita panggil daripada luar, tetapi orang kampung yang di pinggiran yang sepatutnya menikmati manfaat pembangunan itu, adakah mereka menikmati pembangunan tersebut? Dan juga secara jujur kita kena lihat juga sama ada kulim high-tech itu, pembangunan itu sejauh mana kesan kepada alam sekitar seperti isu cakap tadi. Kita tak nak pembangunan yang hebat, tapi dalam waktu yang sama sungai kita tercemar dan ada orang asli yang mungkin terpaksa dipindahkan, hilang penempatan. So saya rasa ini sesuatu yang memang perlu diketengahkan dan kefahaman tersebut perlu dijiwai, perlu didalami oleh pegawai tempatan dan penduduk tempatan. Dan penduduk tempatan itu perlu diberi ruang. Sebab itu di APPGM SDG ini kita memang serius dan kita akan turun sebab kita rasakan bahawa percakapan, perbincangan di peringkat atas tu, kalau kita tak turunkan ke bawah, dia akan kekal begitu je, Syu. Jadi seperti yang sangat jelas yang Syu konsonkan tadi, yang menyatakan bahawa kesan alam sekitar ini semakin hari semakin serius. Jadi kefahaman itu perlu betul-betul dipasak kepada mereka supaya mereka lebih berani bertindak, menyuarakan pandangan. Supaya dia tidak menjadi agenda, sebab semua orang nak kepentingan ekonomi. Tetapi kepentingan ekonomi itu perlu ada hadnya. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu mengejar arus pemodenan dan juga teknologi ini, mungkin kurang sedar tentang alam sekitar kita yang semakin pupus, yang semakin lesap. Jadi kita perlukan individu seperti mereka yang berada di APPG MSDG ini untuk memberikan kesedaran kepada mereka. Pertamanya di Batu Kawan dan juga di Permatang Pauh. Kalau selepas ini, kalau Prof boleh kongsikan ke mana? Kita sebenarnya dah setahun lebih turun ke kawasan ke 30 parlimen. Kita akan ke Jeli, kawasan Tok Palah dan juga ke Indah Mahkota, kepada Menteri Komunikasi sendiri. Kita juga ke kawasan bandar di Petaling Jaya. Maknanya kita cover seluruh kawasan di seluruh peringkat masyarakat kita. Bukan kampung saja tapi bandar juga. Dan kita akan juga ke Sek yang dikatakan kawasan yang agak tercabar dari segi kemiskinan dan sebagainya. Kita akan turun. Jadi bila kita turun tu, kita pastikan bahawa betul-betul pelibatan dan pendalaman terhadap isu yang kita dah kenal pasti sebelum ni. Jadi sebelum ini kita sebenarnya dah turun juga. So bila kita dah turun, kenal pasti apa isunya, dan sekarang ni stage yang kedua adalah kita cuba bagi penyelesaian. Dan alhamdulillah Kementerian Kewangan dan pihak kerajaan memberikan sumbangan kewangan yang cukup untuk kita menyelesaikan, bukan sekadar retorik, sebab banyak kadang-kadang isu alam sekitar ni terjadi macam ni sebab kita bercakap je. Macam Syu kata tadi lah, kita tak boleh bersembang saja, ini perlu tindakan kan. Jadi perancangan untuk 2-3 bulan dan seterusnya adalah untuk kumpulan PPJM SDG ini turun kepada 30 kawasan ini. Dan selepas kita turun tu, kita pastikan bahawa mereka ini sekarang ini, terutamanya pegawai dan penduduk tempatan, mampu memahami dan melaksanakan pembangunan lestari lebih mendalam. Jadi apabila turun
sebarang agenda pembangunan, penduduk bertempatan paling tidak mereka boleh mengkritik secara konstruktif lah. Kami tak mahu begini. Kami tidak semestinya memerlukan pembangunan yang pesat macam saya cakap tadi, tapi kita nak supaya alam sekitar kita terjaga. Macam pesawah padi ya. Parit itu ya, antara aduan yang kita terima dalam perbincangan kita adalah kita parit itu tercemar sebab ada selepas gunakan tong racun dan sebagainya dibaling dalam parit itu saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, antara isu yang dibangkitkan adalah kefahaman mereka tentang bahawa tidak semestinya mereka memerlukan perumahan yang besar dan mewah dan sebagainya. Kalau itu mengakibatkan jelapang padi dia makin mengecil. Dan itu yang berlaku di Pematang Pauh. Ya, bila kita di SPS dan SPT, kita tengok bahawa pesatnya pembangunan tersebut kadang-kadang dia encroach into environmental punya issues. Yang itu yang kita tak nak. Dan penduduk sebenarnya dia ada suara dia tak mahu pun. Tetapi kerana kepentingan ekonomi kadang-kadang benda itu diberikan, jadi mereka tidak dapat menilai sebenarnya. Secara jangka panjang, secara lestari, cukuplah sekadar adanya asalkan kita punya ruang untuk anak cucu cicit kita menikmati pembangunan yang sama. Dan itulah asas pembangunan lestari. Kita tak punya masa yang cukup untuk kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan ini. Jadi mungkin sedikit harapan daripada Prof sendiri untuk memastikan agar penyetempatan SDG ini matlamatnya, misi dan visinya tercapai. Ya, silakan. Saya ada dua perkara isu kalau boleh ruang ini. Saya mohon supaya apabila kita membuatkan program ini, sokongan dan penyertaan pihak setempat. Sebab yang paling kritikal adalah mereka yang setempat tersebut. Ya. Kalau agensi pusat misalnya datang, kalau kami datang misalnya, kita datang dalam 2-3 hari sahaja. Yang kekal di situ adalah mereka yang akan tinggal di situ dan kerja di situ. Yang itu grup yang pertama. Grup yang kedua adalah pihak komuniti tempatan. So pihak komuniti tempatan ini perlu diberikan perasaan bahawa sekarang ini mereka adalah sebahagian daripada pelaksana pembangunan. Dan itu konsep keluarga Malaysia. Sebab mereka ini sekarang ini bukan lagi pihak pinggiran yang sekadar menerima bantuan kotak, bantuan, tidak. Mereka ini adalah pemain penting, ya, the important stakeholders yang akan menentukan arah tuju pembangunan tersebut. Jadi kita mengharapkan supaya dengan program 30 kawasan ini kita akan secara perlahan, secara menyemarakkan kefahaman untuk menyetempatkan pembangunan lestari. Ya. Okey, selamat maju jaya. Terima kasih, Prof, antara individu yang sentiasa menerajui SDG Matlamat Pembangunan Lestari ini bukan satu tugas yang mudah sebenarnya, sangat sukar dan memerlukan kesedaran pada anda semua yang menonton kita pada hari ini untuk memastikan agar segala matlamat penyetempatan matlamat pembangunan lestari dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada Profesor Mada Dr. Zainal Abidin Sanusi bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita bicarakan hari ini. Seterusnya kami ingin bawa anda ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan.